Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak para penonton sekalian, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaannya. Dengan nikmat dan kurniaan tersebut, kita masih dapat meneruskan kehidupan kita di dunia ini dan juga meneruskan ibadah kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan adalah peluang untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil peluang daripada bulan yang datang setahun sekali ini untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ada pengabdian kita yang tidak seberapa ini, Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-hambanya serta menjadikan kita di kalangan orang-orang yang benar-benar mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Para penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada satu masa dan krisis yang amat genting sekali. Penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia dan juga Singapura merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita erti kesabaran. Dengan wabak ini, Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini lebih berusaha dan bertawakal kepadanya. Dengan adanya wabak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita insaf dan merasakan keinsafan tersebut dengan begitu mendalam. Dengan adanya wabak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk kita lebih dekat kepadanya dengan memperbanyakkan ibadah. Semoga dengan ada ibadahnya kita akan dapat menjadi orang-orang yang lebih takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah, antara perkara dan amalan yang sangat digalakkan dalam Islam adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu digalakkan dalam Islam dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Islam, apabila kita mengkaji, mempelajari pengajian fikih sebagai contoh, maka kita akan dapati bahawa ulama-ulama kita sering memulakan pembahasan bab ibadat itu dengan pembahasan mengenai taharah ataupun kebersihan dan penyucian. Ini jelas menunjukkan bahawa ibadat kita harus benar-benar membersihkan diri kita secara zahir maupun secara batin. Meningkatkan kebersihan itu adalah satu perkara yang sunnah, dan kebersihan itu juga menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan kita, kerana kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman kita. Marilah kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita benar-benar menghayati akan kepentingan menjaga kebersihan yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyukai orang-orang yang sentiasa menjaga kebersihan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu menyukai atau menyintai orang-orang yang kembali kepadanya, yakni yang bertaubat kepadanya, dan Allah juga menyukai
dan menyayangi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan kita itu untuk melakukan dua jenis pembersihan. Pertama, pembersihan secara zahir, dan kedua, pembersihan secara batin. Marilah kita melihat akan kepentingan dua-dua jenis pembersihan dan juga agama kita. Pertama, mengenai kebersihan secara batin terlebih dahulu. Ini dikenal dalam Islam dengan istilah tazkiyatun nafas, ataupun penyucian jiwa dan hati serta rohani kita. Penyucian rohani ini merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Sifat-sifat ini dikenali dengan istilah sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dikeji, seperti sifat hasad, dengki, takabur, cemburu, tamak dan sebagainya. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita, tapi ianya wujud dan sentiasa wujud dalam hati kita. Sebagai seorang Islam, kita harus bersihkan, melakukan penyucian untuk membersihkan dan menghilangkan sifat-sifat mazmumah ini dengan melakukan tazkiyatun nafas tadi. Apabila kita melakukan tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa ini, bererti kita mengisikan hati kita yang telah dikosongkan daripada sifat-sifat yang tidak baik tadi dengan sifat-sifat yang dikenali dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat puji dan baik. Contoh-contoh sifat mahmudah ini adalah seperti sifat sabar, sifat kita sifat rahmat, sifat kasih sayang, tolong menolong, dan juga saling kita mendoakan bagi teman-teman dan muslimin yang lain. Jadi penyucian jiwa ini amat penting supaya kita lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bahagian kedua dari penyucian dianjurkan Islam itu adalah penyucian secara zahir. Maka inilah yang selalu ditekankan dalam bab fikih yang kita katakan tadi, di mana Islam itu menerusi ilmu fikihnya, ilmu perundangannya, menganjurkan kita dalam hal ibadat untuk melakukan beberapa jenis penyucian. Antaranya yang terkenal adalah mandi, kemudian kita berwuduk, kemudian kalau ketiadaan air kita bertayammum dan sebagainya. Contoh-contoh ini merupakan proses penyucian secara zahir yang amat penting sekali. Maka dari itu kita lihat bahawa sebahagian daripada amal ibadat kita tidak dianggap sebagai amal yang sah dan diterima mengikut syariat Islam, melainkan kita dahulukan amalan tersebut itu dengan penyucian secara zahir. Contohnya, ibadat yang kita lakukan setiap hari seperti ibadat solat itu tidak akan menjadi sah dan diterima daripada segi hukumnya, melainkan kita dahulukan ibadat solat itu dengan menyucikan diri kita terlebih dahulu, iaitu dengan mengangkat wuduk. Jadi ini sangat penting para pendengar dan penonton sekalian, bahawa umat Islam digesa dan digalakkan untuk mempertingkatkan kedua-dua tahap kebersihan ataupun kategori penyucian, iaitu penyucian zahir dan juga batin. Para penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini kita melihat bahawa masyarakat dunia dilanda dengan satu wabak yang dikenali dengan COVID-19, di mana wabak ini telah menular sejak beberapa bulan yang lalu. Sehingga ke saat ini kita dapati bahawa belum wujud satu vaksin ataupun ubat yang dapat mengobat ataupun memperbaiki orang-orang yang dijangkiti dengan wabak ini.
Menurut pakar, antara cara untuk kita mengatasi dan melawan penularan wabak ini adalah dengan melakukan beberapa perkara. Pertama adalah meningkatkan tahap kebersihan diri kita dan kebersihan awam. Ini sangat penting. Maka oleh kerana itu kita lihat daripada awal bermulanya penularan wabak beberapa bulan yang lalu, masyarakat dunia, bukan hanya di Singapura, digalakkan sangat untuk membersihkan tangan kita dengan menggunakan sabun dan juga dengan cara yang betul. Membersihkan diri kita dengan mencuci tangan dengan sabun dan juga membersihkan tangan kita dengan cara yang betul, dan juga kalau kita ketiadaan air, kita boleh menggunakan hand sanitizer, merupakan antara cara untuk kita melawan wabak ini. Selain daripada meningkatkan tahap kebersihan, antara cara pencegahan yang digalakkan untuk kita perhatikan dan praktikkan itu adalah mempraktikkan jarak selamat ataupun social distancing. Amalan tidak berjabat tangan juga merupakan satu norma yang baru, di mana kita sejak bermulanya penularan wabak ini, kita tidak digalakkan untuk bersalaman ataupun berjabat tangan, kerana dengan berjabat tangan kita mengadakan physical contact, yang juga merupakan satu risiko yang agak tinggi. Saya faham bahawa tidak berjabat tangan dan menggantikan amalan tersebut dengan salam mufti merupakan sesuatu yang amat berat bagi kita, kerana kita tidak biasa untuk melakukan contohnya salam mufti sebagaimana yang telah digalakkan untuk kita melakukannya. Tetapi melihatkan kepada kepentingan langkah-langkah pencegahan ini, maka 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama, meningkatkan tahap kebersihan, kedua, mempraktikkan jarak selamat, dan ketiga, kita tidak berjabat tangan, merupakan cara pencegahan yang tidak dapat kita elakkan pada hari ini. Setiap daripada kita berperanan untuk melakukannya, kerana ia sudah menjadi sesuatu yang penting dan menjadi norma baru dalam kehidupan kita. Kerana dengan melakukan ketiga-tiga perkara ini, ditambah dengan kita berdiam dan duduk di rumah sahaja sebagai contoh, kesemuanya ini merupakan cara untuk kita memutuskan rangkaian transmisi ataupun rangkaian jangkitan wabak yang sedang menular dengan ganas. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita menggunakan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita memanfaatkan bukan hanya bulan Ramadan yang mulia, bahkan masa yang kita ada lebih ini untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil peluang dengan kelebihan masa yang ramai di antara kita ada disebabkan kita terpaksa bekerja di rumah dan sebagainya. Kita gunakan masa ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengumpulkan sanak saudara kita dan ahli keluarga serumah kita untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya istiqamah dalam amaliyah kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di kalangan mereka yang benar-benar mendapat barakah dan kelebihan Lailatul Qadar, dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar dapat memanfaatkan masa Ramadan yang ada pada kita hari ini, dan menjadikan kita juga di kalangan mereka-mereka yang benar-benar mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Sekian daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.